Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwani akan mengupas sedikit apa yang diberkatakan dengan masalah mental. Masalah mental ataupun disebut juga sebagai penyakit mental, gangguan mental dan gangguan jiwa, iaitu gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi mental. Masalah mental adalah gangguan otak yang disebabkan oleh terganggunya emosi, proses berfikir, perilaku dan persepsi. Masalah mental ini menimbulkan stres dan penderitaan bagi pesakit dan orang yang berhampiran dengannya, terutama sekali keluarga pesakit tersebut. Masalah mental ini boleh datang pada bila-bila masa sahaja jika seseorang itu mempunyai gejala-gejala seperti kemurungan dan keresahan. Selain itu, masalah mental ini boleh terjadi kepada sesiapa sahaja tanpa mengira umur, bangsa, agama maupun pangkat. Di samping itu, pesakit mental bukan disebabkan oleh kelemahan peribadi tetapi keadaan dan persekitaran seseorang pada ketika itu. Masalah mental ini merupakan salah satu masalah yang terbesar yang berlaku di negara kita. Seperti yang dapat kita lihat, sebanyak 0.5 juta rakyat di Malaysia mengalami masalah mental, iaitu terdiri daripada pelbagai jenis umur. Jadi sebagai seorang yang sayang akan diri masing-masing, haruslah cakna dengan kesihatan dan haruslah menguruskan masa dan masalah dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menjadi salah seorang daripada pesakit yang mengalami masalah ini. Hal ini kerana banyak keburukan yang akan kita alami jika perkara ini tidak kita awasinya daripada awal. Seterusnya kita akan pergi kepada tanda-tanda masalah mental. Tanda-tanda masalah mental ni ada banyak. Antaranya yang pertama ialah kita akan hilang minat dengan perkara yang dulu kita suka. Kita akan hilang minat dengan perkara yang dulu kita rasa benda tu best. And then tanda-tanda yang kedua ialah kita akan hilang selera makan. Dan apabila kita hilang selera makan, berat badan kita akan menurun secara mendadak. Tanda-tanda yang ketiga ialah kita ada gangguan dalam skedul tidur kita. Sama ada kita kurang tidur ataupun berlebihan tidur. Tanda-tanda yang keempat ialah kita akan kerap bersendirian dan menjauhkan diri kita daripada orang lain. Tanda-tanda yang kelima ialah kita merasa diri kita ni tidak berguna dan mudah putus asa. Jadi saya akan ceritakan contoh-contoh masalah mental yang dihadapi oleh remaja. Jadi di sini saya senaraikan dua, depression dan juga anxiety. Yang pertama adalah depression atau kita panggil kemurungan. Rasa sedih apabila sesuatu yang berlaku tu tak mencapai expectation kita ataupun membuat kita tertekan. Perasaan itu adalah normal kerana lama-kelamaan perasaan itu akan hilang. Tetapi jika perasaan tersebut tak hilang, perlu berhati-hati kerana mungkin anda menghadapi masalah kemurungan. Masalah kemurungan ni perasaan dalam bila kita kemurungan ni dia akan bersangkut paut dengan tingkah laku kita, apa yang berlaku pada masa silam kita dan apa yang berlaku di keadaan sekeliling kita sekarang. Jadi kemurungan ni juga boleh menyebabkan otak kita berfikir sesuatu yang negatif. Mungkin kita akan rasa diri kita tak berguna atau kita akan rasa orang lain akan hidup lebih bahagia tanpa kita. Jadi jika perasaan-perasaan ini ada dalam diri dan semakin berlarutan, segeralah jumpa dengan pakar, mendapatkan rawatan pakar. Jadi di sini ada saya bagi tahu beberapa jenis depression. Yang pertama adalah major depression, bipolar depression, anxious depression dan juga psychotic depression. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan kepada awak semua tentang kajian ataupun statistik yang berkaitan dengan masalah kesihatan mental di dalam kalangan remaja. Baiklah, saya akan menceritakan ataupun mengupas sedikit mengenai perkara tersebut, iaitu yang pertama, menurut kajian yang telah dibuat oleh Kajian Kesihatan dan Mobility pada tahun 2017 menunjukkan bahawa 1/5 daripada umur 13 hingga 17 tahun mengalami masalah kemurungan. 1/5 juga daripada mereka mengalami masalah keresahan dan juga 1/10 pada mereka mengalami masalah stres. Kenapa punca-punca ini terjadi ataupun apakah fakta yang menyebabkan perkara ini terjadi? Baiklah, perkara ini terjadi apabila mereka tidak dapat untuk berkongsi permasalahan yang dihadapi oleh mereka, berpunca daripada keluarga, daripada tekanan kerja, daripada kawan-kawan dan juga daripada sebagainya. Menurut kajian yang telah dibuat pada 2019 yang mengatakan bahawa sebanyak 42% ia berpunca pada rakan sebaya itu sendiri. Kerana apa? Kerana
kita sentiasa dengan mereka ataupun kita kerap dengan mereka, kita akan terikut dengan cara mereka, dengan pengaruh ataupun dia punya attitude sendiri daripada mereka. Menurut kajian juga, sebanyak 40 juta ataupun bersamaan dengan 29.2% masalah mental ini terdiri daripada golongan yang berumur 16 tahun ke atas. 16 tahun ke atas ialah satu jangka umur yang agak muda dan boleh menyebabkan stres. Selain itu juga sebanyak 62% ia berpunca daripada lelaki. Lelaki lebih banyak stres kerana mereka lebih suka memenangkan permasalahan mereka, dan juga mereka, apabila mereka menyendiri, mereka akan merasa yang mereka dalam sesuatu dunia yang baru. So menyebabkan mereka merasakan bahawa kena nak selesaikan masalah ini, mereka mencuba benda-benda yang tak elok seperti menyalahgunai dadah, mengambil barang-barang terlarang, lepas tu berada dalam dunia diorang sendiri, dunia khayalan diorang sendiri, dan menyebabkan mereka melakukan perkara-perkara yang di luar jangkauan diri mereka itu sendiri. Berbanding wanita ataupun perempuan, mereka lebih suka menceritakan kepada kawan-kawan mereka sendiri, meluahkan ataupun meluahkan pada seseorang yang mereka rasa mereka akrab ataupun mereka rapat. Jadi itu secara tidak langsung dapat membantu mereka dalam membantu masalah mental, kerana apa, mereka telah menceritakan apa ataupun segala luahan yang ada dalam diri mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cara mendapatkan rawatan atau bantuan. Yang pertama, siapakah yang boleh membantu anda? Cara yang terbaik untuk mendapatkan bantuan rawatan adalah bercakap dengan profesional dalam bidang kesihatan seperti doktor. Doktor anda boleh membuat diagnosis, menawarkan sokongan dan rawatan untuk anda. Yang kedua, di manakah anda boleh bertemu doktor? Setiap hospital, sama ada kerajaan maupun swasta, mempunyai klinik psikiatri dan mental health, iaitu klinik pakar yang membantu merawat sakit mental, sakit jiwa dan emosi anda. Yang ketiga, apakah yang anda boleh berkongsi dengan doktor? Ia adalah perkara yang sukar untuk bercakap tentang masalah peribadi anda, apatah lagi tentang masalah jiwa, mental dan emosi. Tetapi diingatkan bahawa kesakitan anda bukan satu kelemahan, dan ia adalah untuk mendapatkan rawatan seperti menjadi lebih sihat secara mental dan emosi. Namun, doktor berbeza dengan kaunselor sekolah atau universiti kerana mereka bukanlah doktor, dan setiap perkara yang dikongsi dengan doktor adalah peribadi dan mereka tidak boleh berkongsi dengan orang lain kerana melanggar etika profesionalisme mereka. Yang pertama, jujur tentang diri anda dan terbuka. Kedua, fokus pada apa yang anda rasa. Ketiga, guna perkataan yang natural dan hormat untuk anda. Yang terakhir, jangan fikir dan risau tentang kesakitan yang anda rasa kerana setiap orang layak mendapat bantuan dan rawatan. Kemudian, apakah rawatan yang anda boleh dapat daripada doktor? Yang pertama ialah monitoring, iaitu sesi di mana doktor memanggil anda sebelum sesi medication yang bersesuaian dengan diagnosis anda. Yang kedua ialah diagnosis, iaitu doktor memberi anda diagnosis seperti anxiety, depression dan lain-lain. Dan yang terakhir ialah medication, iaitu memberi ubat-ubatan psikiatri yang boleh membantu masalah anda.